Avengers! Assemble. Hello, hi. Selamat datang ke Sembang Marvel. Hari ini kami berdua tanpa Hanif Jamal. Yes, aka Barang Sejuk, disebabkan Anip dia kena jalani minor surgery. Kita doakan Anip semoga dalam keadaan baik-baik sahaja dan insyaAllah speedy recovery. After Anip dah jalankan surgery, dia akan sambung balik bersama kita. Ya, betul. Dengan Sembang Marvel. Dan kita hari ini berdua seperti biasa, Seperti dahulu kala. Ya. Seperti dahulu kala. Tak apa, kita cuba bawa topik ini secara mendalam macam dulu, dan menarik, dan teori dan palatau. Dan jangan risau, hari ini kita akan sembangkan satu topik yang menarik untuk kita kupaskan berkenaan dengan pertamanya teori, yang keduanya rumors, yang ketiganya dan update terkini lah. Terkini bagi Fantastic 4. Yes, betul. Dan kita kena tahu yang Fantastic 4 ni adalah reboot yang ketiga lah kot kan, katanya. Betul. Reboot yang pertama bukan reboot first reboot lah pula kan. Second reboot aku rasa gagal. First movie Fantastic 4 pada aku better. Dia tak adalah berjaya, tapi pada aku okey. Cuma dia menggambarkan Dr. Doom dengan cara yang agak pelik lah. Pelik dan berbeza dengan apa yang telah dinyatakan atau portray kat dalam komik. Sebab waktu awal aku tengok Fantastic 4 tu, aku tak kenal Dr. Doom ni. Maksudnya aku tak baca reference dia berdasarkan komik. So bila baca reference ataupun baca komiks tentang Dr. Doom ni, nampak jauh beza. Lain sangat yang berbeza. Sebab Dr. Doom dekat dalam komik power gila. Sangat power. Dan dia tak setaraf pun dengan Fantastic 4. Beza dia, Reed Richards ni dia lagi bijak lah. Dia genius. Dr. Doom tu dia ada guna dark magic juga. Kebetulan side note lah, kalau ada gangguan sedikit dekat audio siapa yang dengar Spotify ataupun dekat YouTube, maaf, saya ada masalah sinus sikit hari ni. Jadi hidung saya berair. Dan faham. Kalau kurang selesa mendengar tu, saya minta maaf sangat. Saya pun tak selesa sekarang ni. Ada tisu ada kat luar. Tak apa. Selagi dia tak teruk, dia okey dia. Benda yang menarik yang aku pernah baca, Dr. Doom ni pernah menjadi Sorcerer Supreme. Oh wow. Tak silap aku Dr. Doom sebagai Sorcerer Supreme tapi Dr. Doom mengamalkan dark magic. Dia betul, kita tahu dia gunakan magic. Dr. Doom ni dia ada kepintaran dia seorang saintis, dan dalam masa yang sama dia adalah seorang Sorcerer Supreme. Dia pernah, aku rasa aku double check. Dan kalau yang tak tahu, Dr. Doom asalnya Latveria. Kita dah pernah kupas benda ni. Dr. Doom asal daripada Latveria. Dan Latveria ni adalah satu negara fiction lah. Maksudnya tak wujud pun dekat dunia nyata. Tapi Latveria ni wujud di sebelah Sokovia, yang mana dalam MCU Sokovia ni dah muncul. Kita tahu Wanda Maximoff daripada Sokovia. Kita tahu ada Pietro daripada Sokovia. Kita tahu yang bahawasanya dekat Sokovia tu ada lab yang dibuat oleh Hydra, yang diketuai oleh betul. Von Victor gang Von apa gang? Von Doom. Kan tu Victor apa? Dr. Doom. Kan ada seorang saintis Hydra juga kat situ. Tak apa. Biasalah. Terlupa. Sekejap nak buka komen-komen YouTube. Victor Von Dr. Doom yang pernah menjadi Sorcerer Supreme adalah pada universe Earth 938. Dia menjadi Sorcerer Supreme. Maksudnya bukan main universe lah, tapi dia pernah menjadi Sorcerer Supreme. Von der Beek tu nama pemain bola ya kawan-kawan. Van der Beek. Jangan Okay, itu serba sedikit tentang Dr. Doom. Yang kalau kita ikutkan, dia adalah salah satu villain. Dia bukan villain, dia anti-villain. Dia anti-hero. Silap. Dia adalah anti-hero dan dia sangat power. Okay. Genius. Kenapa kita cakap dia anti-hero? Kenapa? Saya pun tak tahu. Saya rasa dia villain. Dia super villain dekat dalam MCU. Tapi sepatutnya dia pernah bersama dengan Avengers, betul? Ke tak pernah? Itu saya tak pasti. Itu kena double check. Fik, tolong Fik. Sebab sabar je. Okay, kepada yang dengar Spotify, Izzat tengah Google untuk cross fact check. Team Affiliation Avengers, Guardian of the Galaxy.
I see. Maksudnya dia pernah Kalau dekat Marvel fandom punya page tu dia tulis dia apa? Dr. Venom is a hero ke, anti-villain ke, anti-hero ke. macam nak check kat belah mana? Dia tulis kat situ. Elias Dr. tak ada pula. Belah mana? Victor Von Doom tu belah mana yang tak ada pun? Sekejap. Bawah sikit. Tak ada. Tak ada lah. Biasanya dia akan ni. So dia siapa? Dia villain ataupun dia adalah anti-hero? Ada yang memberi jawapan tak? Tak ada. Okay. Dekat okay lah, ini memang orang kata sumber yang paling barai. Dekat Wikipedia dia cakap macam ni. Dr. Victor Von Doom is often considered to be one of the most dangerous villains on Earth and throughout the Marvel Universe. Dia villains kalau menurut encyclopedia lah. Kalau encyclopedia pula, Wikipedia. Encyclopedia genius sangat tu. Kemudiannya dekat sini Screen Rant cakap Victor Von Doom aka Dr. Doom is one of Marvel Comics' earliest villains, but many readers might not realize he's also one of Marvel's best heroes. Doom has been around for so long that he is archetype for many villains, not just in Marvel or in superhero comics, but in popular culture in general. Dia villain lah, bukannya anti-hero. Yes. Betul. Kata Fik, anti-hero ni lebih kepada Punisher, Deadpool. Betul juga. Betul. Okay, so berbalik kepada Fantastic Four kan, dikabarkan Fantastic Four akan memaparkan villain yang agak kuat sebenarnya. Iaitu siapa tu? Galactus. Dan kita kena recall balik dalam Fantastic Four yang awal-awal dulu. Galactus second, Silver Surfer ada Galactus. Silver Surfer yang awal, yang first. Betul. Yang first series lah. Jessica Alba. Yes. Yang mana wujudnya Galactus menghantar Silver Surfer untuk hancurkan bumi. Dan dia tak tunjuk pun wajah sebenar Galactus. Betul. Dia hanya dalam bentuk awan hitam. Dan saya boleh katakan, bagi saya, Silver Surfer tu salah satu watak power jugalah saya tengok. Sebab dia waktu tu tak ada superhero movies yang sepower tu kan. Kita memang dah tengok dalam first punya Fantastic Four, Dr. Doom mudah sangat dikalahkan. So kita mengharapkan yang Silver Surfer ni lagi power daripada Dr. Doom. Betul. Dan kita tahu yang Silver Surfer ni dia bukan makhluk di planet ni. Tapi Dr. Doom hidup balik masa second Fantastic Four kan. Jadi sebab tu bagi saya waktu kecil, tak adalah kecil, waktu kita umur berapa tahun macam tu, kita anggap yang Silver Surfer ni satu, dia bukan penjahat tau. Sebab mula-mula kita ingat dia jahat. Ingat tak? Betul. Kalau dari ikut cerita tu pun dia adalah orang jahat. Dia adalah villain. Sebab dia dihantar oleh Galactus kan. Mula-mula ingat Silver Surfer ni jahat. Lepas tu ujung-ujung dia ada buat baik juga. Betul. Dia terpaksa lah. Sebab kalau ikutkan dalam movie tu, dia punya plot story adalah macam mana Silver Surfer Galactus ni ugut kan. Betul. Ugut Silver Surfer. Adalah beberapa ugutan kalau Silver Surfer ni tak ikut apa arahan dia. Betul. So dikatakan aktor dia adalah Antonio Banderas. Antonio Banderas. Yang berlakon Zorro dulu. Itulah orang tua lah. Tua. Tapi tak apa, dia pakai topeng kot. So aku tak tahu, aku tak rasa. Okay, kau rasa macam mana? Sebab Galactus ni ini boleh dikatakan satu villain yang besar. Dia selevel dengan Thanos. Okay. In fact mungkin lebih besar daripada Thanos. Okay, bang, ini adalah satu fakta dan bukan teori. Galactus ini adalah cosmic being. Betul. Dia satu level dengan
Celestials. Dia bawa di atas lagi daripada Eternals. Betul. Dan kita dah tahu di dalam MCU kita dah jumpa dengan Celestials. Betul. Which is Arishem the Judge. And yang obvious sekali Arishem lah. Tiamut yang wujud dekat planet Earth sekarang dalam real time MCU. Dan kalau sekiranya muncul siapa Galactus ni, macam mana dia nak portraykan perkara ini. Sebab betul? Kita dah tahu Arishem besar sangat. Arishem dia dekat luar bumi. So Galactus pun mesti macam tu. Betul. Pertama dia besar. Betul. Kan? Kuasa dia of course lah. Cuma menjadi persoalan sebab ramai yang tak bersetuju dengan yang villain dia macam mana, dia terlalu awal untuk keluarkan Galactus. Betul. Aku tak tahulah kalau dia jadi main villain, kalau dia menunjukkan Galactus secara keseluruhan, ataupun ada watak lain atau villain lain, Galactus ni mungkin disebut atau ditunjukkan beberapa scene saja. Aku rasa pun struggle untuk MCU lepas ni. Okey, bang, saya ada satu teori. Apa? Kita buat satu teori tapi kita kena tahu fakta latest news sekarang kan. Okey, latest news adalah Fantastic Four dia adalah berdasarkan Fantastic Four tahun 1960. Okey. Kita tak tahu 1960 tu dia kembali kepada masa lepas ke ataupun 1960 ke 1940 1960 60. Sebab Doctor Strange pun pernah sebut dalam betul. Multiverse of Madness. Betul. Reed Richards from Fantastic Four, what is that? A band from the 60s. So betul. Fantastic Four ni adalah dalam 1960s punya background lah. Okay, teori dia macam ni. Ada possibilities tak kalau Galactus ni wujud, memang dia main villain, tapi bukan untuk Fantastic Four jumpa dan tewaskan. Dia macam jadi macam mungkin diorang kena time travel, ataupun diorang terjumpa Galactus ni dekat cosmic out there. Sebab kita tahu Fantastic Four ni terwujud ni disebabkan cosmic radiation. Betul tak? Betul. Okay, so bila cosmic radiation, mestilah akan jumpa dengan cosmic being. Cuma ada tak teori abang mengenai apa yang sebenarnya akan berlaku? Macam mana 1960s tu boleh wujud dalam Fantastic Four punya kan? Betul juga. Macam mana Galactus kalau dia jadi main villain, Galactus macam impact kepada sekarang ni macam mana kan? Mesti orang dah kenal Galactus kan? Betul. Dan ke mana Fantastic Four pergi pun menimbulkan persoalan yang penting. Betul? Setuju? Cuma ada satu teori yang mengatakan Fantastic Four ni dah lama muncul. Macam kita sembang sebelum ni, tapi diorang sebenarnya tersekat dalam Quantum Realm. Kan? Logik kan? Sebab kita tahu Reed Richards ni antara dia boleh dikatakan sebagai another Tony Stark. Yes, setuju. Dia ni genius gila kan. Sangat genius. Dan kemungkinan besar dalam upcoming Avengers dia yang akan lead Avengers. Sebab he's the replacement of Tony Stark. Betul. So kalau kita tengok yang Reed Richards dalam movie yang pertama pun, kita nampak Reed Richards ni sangat US government pun sangat bergantung pada dia. Betul. Dan sebagainya. Maksudnya dia adalah genius. Sangat dia adalah dia maksudnya kepakaran dia sangat diperlukan lah. Betul. So berkemungkinan dia tersekat dalam Quantum Realm. Betul. Dalam konflik dia dengan Galactus mungkin. Aku rasa macam tu lah. Mungkin benda tu tersekat macam tu, yang aku yakin sebenarnya dia akan related dengan Secret Wars. Okay, cuma ada satu lagi teori dan mungkin perkara yang kita kena baca jugalah dekat rumours kat sini. Dalam Fantastic Four ni juga ada rumours yang katakan bahawasanya wujudnya Captain America sewaktu 1960s tu. Yang mana kita tahu Captain America ni dia dah masuk ke dalam laut 1940 something after World War. After World War kan. Jadi macam mana tu kita nak suitkan the storyline? Adakah teori kita yang selama ni yang kita duk cerita pasal pin particle diambil dekat dalam lab, itu adalah teori yang terbesar yang betul untuk kaitkan dengan wujudnya Fantastic Four ni? Macam mana diorang kata background dia adalah 1960s. Okay, betul. Tapi pasal Captain America pun disebut juga dalam that kind of timeline. Adakah diorang cuba untuk mencari Tesseract? Fantastic Four cuba untuk mencari Tesseract. Sebab Tesseract kan jumpa lambat juga. Something related to that lah. Dan kita pernah buat teori yang kenapa 4 pin particle diambil
Waktu Captain America dengan Tony Stark pergi menyeludup ke dalam Shield punya basement untuk cari Boleh Tesseract jadi yang, juga kan. Space Stone, lepas tu Cosmic Being. Ya. Kenapa boleh jadi. Kenapa Space Stone tu, kalau perasan, okay bang, saya ada teori. Okay, silakan. Bukan teori lah, kita semak balik dalam Endgame. Kalau perasan, sebenarnya dalam Endgame, Tesseract tu tidak disimpan dalam satu bekas. Dia macam disimpan dalam satu kompartmen yang menguasai something. Maksudnya dia power source. Maksudnya dia ada power source kepada something lah. Kepada something. Teori saya, that kind of power source yang kalau kita nak relate dengan Iron Man, kita nak relate dengan Captain America yang travel time back tu, Iron Man telah stopkan something mungkin uji kaji oleh Fantastic Four pada at that time. So bila dia keluarkan Tesseract tu, sebenarnya itu adalah kompartmen energy tu stop terus. Maksudnya eksperimen dia orang terputus. So adakah itu adalah time travel machine yang dikuasai oleh Tesseract, yang mana apabila Tony Stark ambil that kind of Tesseract tu, dia tersekat. Dia tersekat dan hilang kat dalam quantum realm. Tapi should be sebab diorang pergi maksudnya masa tu tak detect lah kan. Masa tak detect. Kalau dia pergi, dia akan kembali kepada zaman tu lah. Siapa pergi? Contoh kan Fantastic Four. Macam konsepnya and konteks dia adalah sama macam Ant-Man. Ant-Man kan dia 5 tahun dia masuk dalam quantum realm. Betul. Lepas tu tikus tu tertekan 5 tahun selepas tu. Kan baru dia keluar balik. Tapi sebab quantum realm dia punya timing dengan berbeza dengan reality. Ya betul. Tapi kalau ikut konteks tu, katakanlah waktu tu Fantastic Four dah tersekat dalam quantum realm. Disebabkan Tony Stark ambil Space Stone. Ini memang teori palatau lah. Tak teori ini teori Tapi ini teori palatau bila kita susun balik dia punya cerita tu, sama abang. Aku rasa ada kelompongan dalam teori kau tu. Sebab kita tahu, kan ingat tak Bruce cakap mula-mula Sorcerer Supreme cakap, kalau kau ambil satu batu daripada timeline tu, lepas tu timeline ataupun akan wujudnya branch of timeline. Kan? Lepas tu Bruce cakap, what if kalau lepas tu dia akan pulangkan balik 1 second after that. So branch of timeline tu takkan wujud. Betul. So maksudnya dalam reality tu seolah-olah batu tu tak pernah hilang. So kalaulah Space Stone tu dia ambil 1 second after that, Captain America pulangkan dan letak balik Space Stone tu dekat tempat asal, sepatutnya dia orang boleh balik lah. And dia orang balik pada zaman tu. Tak. Lompong itu dijawab. Bila kita cakap pasal 1960s, tempoh antara Tesseract tu diambil, dibawa ke masa sekarang, dengan tempoh yang Captain America datang balik untuk hantarkan tu, mesti ada jeda masa dia. Tak. Kan faham lah. Kan time machine. Maksudnya dia boleh pergi mana-mana, mana-mana moment yang dia nak. Faham. So dia pergi balik moment. What if ini sebenarnya kelompongan Marvel. What if tak. Sebab if, kita tahu Loki, isu Wanda, isu Spider-Man dan sebagainya dah menyebabkan multiverse berlaku. Betul. So what if sebenarnya timeline yang Captain America pergi tu adalah multiverse. Dia tak pergi ke waktu yang sepatutnya. Dia waktu tu dah jadi branch yang berbeza. Faham? Betul? Kan? Sebab sebelum ni ada secret timeline yang He Who Remains jaga. Betul. So bila tak ada secret timeline dah, so dia balik kepada masa lepas, tiba-tiba tempat dia adalah tempat yang berbeza. Mungkin pada dia macam tempat yang sama, tapi sebenarnya timeline tu adalah timeline yang berbeza. Boleh jadi kot. Tapi agak complicated lah kalau macam tu. Agak complicated, betul. Tapi saya yakin dan percaya Fantastic Four ni ada relation dengan Shield, ada relation dengan itu logik lah. Dengan kalau ikut reference comics, Fantastic Four ni terlibat dengan apa? Maksudnya macam badan organisation yang paling dekat dengan Fantastic Four. Baxter. Tak tahu lah. Fantastic Four tak sure. Saya yang kita tahu Fantastic Four ni dia bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri. Betul. Tapi kalau kita nak cuba untuk search, tak ada masalah. Dan betul, ada yang cakap dekat TikTok ni, dia cakap
fakta apa, Fantastic Four ni banyak villain. Dia banyak villain. Fantastic Four lah. Wow, okay, Fantastic Four dia ada kaitan dengan siapa rasanya Lepas tu ada dalam ni Fantastic Four patut Ramatut dulu. Kalau ikutkan komik memang dia yang mengalahkan Ramatut. Dan kalau ikut komik, diorang ni dah biasa merentas masa kan. Ya, betul. Dan betul juga. Okay, Victor Timely dia Victor punya Timely. timeline dia 70s kan? Tak, 90s. Oh, 90s juga? 90s. Tapi saya tak sure dia 90s bila. Sekejap kita Google. Ke zaman-zaman tu menarik sebenarnya teori-teori ni. Galactus, ada yang kata, Sukasa kata Galactus tak patut jadi villain dalam Fantastic Four. Patut lawan Hydra je time zaman 60s tu. Tapi yelah, kita dah tahu Hydra ni memang musuh kepada banyak tim, tapi utamanya adalah Captain America. So aku rasa kalau dia mengulang konsep yang sama, villain adalah Hydra, bosan lah. Oh, I see. Kenapa? Ramatut. Victor Timely ni dia wujud dalam 90s. Lepas 90s tu juga. dia akan involve juga dengan Human Torch punya original buatan dia in 1939, 1929, based in comics lah. Dan dia dalam Kang Dynasty pun dia merupakan orang yang control The Sentinels. The Sentinels ni being yang akan musnahkan X-Men. Oh, okay. Yang kalau ikut movie X-Men tu yang pendek tu kan. Bukan. Mamat yang pendek tu. yang buat Betul. kan. Tapi Sentinels yang kat dalam X-Men tu bukan yang dalam komik lah. Oh, okay, faham. The Sentinels yang kat dalam komik dia tak macam tu lah. So ada possibility juga Victor Timely ni wujud untuk create X-Men. Betul. Sebab kita tahu yang diorang time travel, dan time travel tu daripada Kang, dan Kang kemudiannya Obviously sebab kita nampak kenapa dia related dengan X-Men, sebab Deadpool je aku rasa. Betul. Benda yang terdekat Deadpool lah. Betul, saya setuju. Tapi back to our issue adalah Fantastic Four. Apa lagi update yang terkini yang kita boleh dapat pasal Fantastic Four? Dalam Fantastic Four kita belum tahu beberapa watak pelakon lagi lah, Aiman. Ke dah cukup? Yang setakat ni yang kita tahu adalah Vanessa Kirby. Vanessa Kirby sebagai Sue Storm. Betul. Lepas tu ada seorang watak yang dia berlakon dalam Doctor Who. Saya lupa lah nama dia siapa. Tapi Fantastic Four, Joseph Quinn akan bukan. Johnny Storm. Adam Driver pun tak akan jadi. Tapi katanya Adam Driver will be meeting with Marvel Studios. So I see. The SIG, FTRA and WGA strike Joseph Quinn as Human Torch tu rasanya possibilities untuk dia jadi Human Torch adalah besar. Sebab rumus memang dah banyak. So Dr. Doom takkan muncul lah dalam Fantastic Four. Saya rasa tak akan muncul. Ke cameo. Kita tak tahu kan. Marvel ni biasalah dia nak simpan kan. Fantastic Four tahun depan lah kan, 2024. Bukan 2025. So tahun depan apa movie yang ada? Deadpool? Sekejap. Kan. Fantastic Four. Fantastic Four bila patutnya? 2025 patutnya. Sebab tak silap aku Fantastic Four sama tahun dengan Kang Dynasty kan. Oh, I see. Kang Dynasty May 2025. Thank you. Tahun depan movie apa Tahun depan tahu Deadpool je yang tahu. Ni Captain America. Okay, Captain America. Satu lagi. Okay, sementara tu kita hari ni bincang yang mana dekat Spotify, dekat YouTube, kita nak beritahu kat orang kat TikTok. Hari ni kita bincangkan pasal Fantastic Four. Dan sekarang banyak teori dan juga what if, dan juga banyaklah juga perkara-perkara yang kita bincangkan mengenai future Fantastic Four yang akan keluar pada Mei 2025. Yang harapnya tak akan tunda lagi. Kalau diawalkan Alhamdulillah, tapi jangan ditunda. Sebab Fantastic Four ni salah satu movie ataupun superhero team yang dinanti-nantikan. Betul. Ada yang dekat TikTok kita komen cakap
Fantastic Four ni dia bukan bergerak seorang, dia bergerak berempat. Betul lah, sebab dia Fantastic Four. Okay. Jadi kita pun nak tahulah sebenarnya apa yang akan muncul movie pada 2024. Yang sepatutnya selepas Deadpool, Fantastic Four, tapi dia dah dibawa ke depan. Betul tak? Perubahan timeline banyak juga ni. Banyak sangat perubahan timeline. Blade kita tak tahu lagi macam mana kan. Dah shoot belum kan? Rasanya macam belum. Rasanya macam Captain America, Fantastic Four, Deadpool. Thunderbolts pun kita tak tahu bila keluar. Tahun depan lah kot. Thunderbolts next year sekejap. Rasanya macam tunda kan. Delay. Tu 2024 filem atas tu. Mana? 2024 December. So December. Thunderbolts Thunderbolts right after Captain America lah. So 3 movie tu lah. Yes, Thunderbolt December 2024. So tahun depan kita akan start dengan Captain America dulu. Lepas tu Deadpool bulan 5. Lepas tu Thunderbolts bulan 12. Okay, faham. So kita round table dulu sebelum kita habiskan podcast kita untuk episod kali ni. So aku rasa tentang apa yang jadi, maksudnya rumours tentang Galactus sebagai villain, aku tak percaya, ataupun aku tak rasa dia akan menjadi villain utama lah. Kalaupun dia jadi villain utama, dia akan ada sambungan kepada seterusnya. Sebab Setuju. mungkin aku rasa selepas Multiverse Saga ni, kita akan sambung kepada Cosmic Saga. Sebab kita dah tahulah Eternal ada. Yes, betul. Lepas tu yelah, Cosmic dia related juga dengan Guardian of the Galaxy. Yes, betul. Dan sebagainya. Mungkin Supernova. Nova kan. Lepas ni movie, sebab rumours tu dah lama muncul, cuma tak dikeluarkan lagi. So harapnya, tak tahulah, ramai yang kecewa juga Galactus dikeluarkan terlalu cepat. Tapi aku tak tahulah apa perancangan Marvel. Dia sebenarnya mungkin lah kita dah tengok apa yang berlaku kepada Thanos. Dan kita tahu dalam Guardians of the Galaxy Volume 1 pun Thanos ada main villain. Betul. Tetapi Thanos ada Ronan. Yang mana Ronan yang menjalankan tugas-tugas Thanos pada waktu tersebut. Mungkin dalam Fantastic Four ni pun sama. Kita tahu Galactus ini adalah main villain, tetapi yang menjalankan tugas main villain ni orang lain. Betul, logik. Jadi mungkin Dr. Doom tak akan muncul juga. Ataupun sebenarnya Dr. Doom ada, tapi dia orang tak nak bagi tahu. Dr. Doom menjalankan tugas. Maksudnya jangka hayat villain tu akan muncul lebih lama, lebih banyak dan lebih lama, dan kita tak tahu sampai bila. Sebab macam Thanos kan, banyak movie sangat dia keluar. Maksudnya akan ada character development dalam untuk villain tu. Aku rasa betul. Kalau itu apa yang Marvel nak buat, MCU nak buat, then okay. But proof lah, proof yang dia tak gagal lah. Tu je. Yes. Thanos boleh comeback balik tak? Tak. Dah mati dah. Melainkan yelah, multiverse nanti, Secret Wars nanti, macam-macam boleh berjadi kan. Dan kita harap Galactus ni bukan lagi awan ataupun something obviously yang kita dah tengok sebelum ni. Dan kita pun harap, sebenar-benarnya harap, yang kali ni MCU do the right thing, do justice towards Dr. Doom. Yes, betul. Yang mana kita tahu Dr. Doom ni powerful being lah, powerful villain. Ada dark magic, dan bukan seperti yang kita tengok dalam first dengan second. Betul. Itu pertama. Yang kedua, aku harap Fantastic Four tidak gagal seperti reboot kali pertama tu. Betul. Second Fantastic Four lah. Betul. Yang mana kalau saya tengok, saya tak nak tengok balik. Bukan kalau betul, aku tengok sekali. Even tengok movie pun aku rasa mengantuk, bosan. Dan dia menghilangkan ciri-ciri Fantastic Four tu. Betul. Yang dia paling flop sekali adalah bila dia drop nama Fantastic Four tu. Faham yang ujung-ujung. What should we call us kan? Fantastic Four. Bapak baring gila. Betul. So even entahlah yang jadi Dr. Reed Richards tu pun bapak geli yang muka tak ada. Tak baik mencipta cipta ilahi. Tapi itulah komen daripada kami. So betul. Begitulah. Terima kasih kepada yang mendengar di Spotify, betul, dan YouTube. Kita akan kembali bertiga tak lama lagi, insyaAllah. Selepas satu lagi episod, mungkin akan ada kembali bertiga balik semula. Kalau korang tengok episod ni di YouTube,
korang tolong komen apa penambahbaikan untuk Fantastic Four. Mungkin ada Betul, lagi teori-teori korang terhadap Fantastic Four ni. Dan apa-apa rumours ataupun update yang mungkin kita orang lupa nak letak. Betul. Sebab kita orang dah selalu bertiga sekian lama. Bila berdua balik mungkin energi tu tak sampai balik. Dia biasalah tu. Korang akan faham chemistry dia tu dah ada bertiga. So bila berdua ni kita nak recall balik chemistry lama. Dan paling penting kita orang nak try buat revision terhadap Fantastic Four. Fantastic Four punya watak, which is Galactus. Kita nak tengok siapa sebenarnya Galactus punya apa kita panggil arch enemy ataupun Galactus punya affiliate lah. Betul. Sebab kita tahu salah satunya adalah Silver Surfer. Dan bila kita buat revision pasal benda tu, mungkin kita boleh relate balik dengan Fantastic Four. Siapakah potential orang kata pound yang diletak dalam movie Fantastic Four yang akan datang. Okay? Alright, until next Itu time. saja. Bye-bye. Jangan lupa like, follow di setiap social media kami. 5 star di Spotify. Thank you so Bye-bye. much, guys. Assalamualaikum.